A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sidang penonton ke wacana mingguan Ikram Terengganu yang sentiasa bersiaran di hari dan waktu yang sama setiap Jumaat jam 9 malam. Mewakili Ikram Terengganu, saya mengalu-alukan kehadiran Ustazah Maznah binti Daud selaku panelis kita pada malam ini. Assalamualaikum Ustazah, apa khabar? Ustazah ada sini ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih Ustazah atas kesudian memenuhi jemputan Jawatankuasa Modal Tarbiyah Insan Ikram Negeri Terengganu pada malam ini. Jadi tajuk kita kebajikan yang diviralkan. Itulah tajuk wacana kita pada malam ini yang saya pasti semua sedang tertunggu-tunggu menunggu kupasan daripada Ustazah. Namun saya suka kalau kita boleh bertaaruf sebentar dengan Ustazah. Semoga dengan perkenalan ini, ta'aruf ini akan merapatkan lagi ukhuwah. Sidang penonton yang dirahmati sekalian, Ustazah Maznah binti Daud adalah anak kelahiran Kelantan dan sekarang menetap di Shah Alam, Selangor. Alhamdulillah, ikatan perkahwinan bersama Akh Muhammad Jalil bin Bongkek. Mereka telah dikurniakan 9 orang anak dan kini Ustazah bergelar nenek kepada 7 orang anak. Kini bergelar nenek kepada 21 orang cucu ya Ustazah. Okey, Ustazah berkelulusan sarjana fiqh dan usul fiqh dari Universiti Al-Azhar, mula bertugas di UiTM Shah Alam pada tahun 1979 sebelum bersara pada tahun 2006 sebagai Profesor Madya. Ustazah Maznah adalah ahli ikram Shah Alam seumur hidup dan pernah menjawat jawatan Ketua Wanita Pertubuhan Ikram Malaysia dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Pernah dilantik sebagai ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM bermula Januari 2019 hingga Julai 2020 dan memegang jawatan pengurusi dalam Pertubuhan Mawaddah Malaysia semenjak tahun 2006 hingga sekarang. Dan dalam tahun 2006 hingga 2012 Ustazah dilantik sebagai ahli jawatankuasa penasihat ibadah haji tabung haji JAKIM dan menjadi tetamu radio IKIM untuk solat fiqh wanita, teladan anbiya dan jejak muttaqin. Terlibat aktif dalam penulisan dan di antara buku yang telah ditulis adalah Pengenalan Syariah, Indahnya Syurga, Menggali Khazanah Syurga, Surah Al-Fatihah dan keunikan angka 7, Alif Bata Kebahagiaan Rumah Tangga, Ikut Sunnah Hidup Indah dan lain-lain lagi. Dan saya pun ada 2-3 buku je yang sempat baca Ustazah. Ustazah juga adalah kolumnis majalah Anis, majalah Q&A dan juga majalah Jom. Sidang hadirin yang hormati sekalian, tanpa berlengah lagi, marilah sama-sama kita menumpukan perhatian kepada wacana pada malam ini bersama Ustazah Maznah Daud. Para penonton bolehlah mengajukan soalan di ruang komen sekiranya berkenaan ya. Ustazah, begitu banyak kerja-kerja kebajikan yang diviralkan dalam media sosial dan media massa sekarang ni. Sementara lagi zaman kini, perebakan maklumat menerusi media sosial adalah sangat unik. Tidak terjangkau oleh kekuatan fizikal serta sangat mengesankan untuk sesuatu maklumat itu disampaikan kepada masyarakat. Akhbar, majalah, televisyen, radio, WhatsApp, Telegram, Insta dan berbagai-bagai apps segala Ustazah telah menjadi saksi kepada kebajikan yang diviralkan. Virus sebenarnya memberi impak kepada komuniti, impak yang besar. Penyebaran informasi dari pelbagai media diteruskan pula dari mulut ke mulut telah menatijahkan dalam masa yang singkat semua maklumat sampai kepada masyarakat. Dan kita sendiri dalam ikram, dalam aktiviti ikram, turut memviralkan kerja baik yang dilaksanakan di lapangan saban hari dan saban masa. Jadi Ustazah, malam ini kita nak dengar kupasan dari Ustazah tentang kebajikan yang diviralkan ini. Apakah asas yang diletakkan oleh Islam dalam isu memviralkan sesuatu kebajikan? Boleh ke? Tak boleh ke? Kalau boleh, apa hukumnya? Dan kalau boleh, adakah di sana terdapat syarat atau situasi tertentu
yang mesti diambil kira sebelum kita mewiralkan sesuatu kebajikan itu. Silakan Ustazah. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua hadirin dan hadirat. Saya mulakan dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita bertemu pada malam ini. Walaupun jarak yang berjauhan, tapi kita dapat sama-sama bersua untuk membincangkan sesuatu yang sangat penting bagi kita. Merujuk kepada persoalan kebajikan yang diviralkan, saya lebih suka perkataan kebajikan itu diganti dengan amalan. Amal. Ya, amalan. Sebab bila kita sebut kebajikan itu, yang kita terfikir mungkin sedekah, ya, sumbangan-sumbangan, yang sumbangan perkara yang baik-baik yang kita beri kepada orang lain. Tapi saya lebih suka gunakan perkataan yang lebih menyeluruh, iaitu amalan. Sebab apa? Sebab hidup kita ini memang untuk beramal. Hidup kita memang untuk beramal, ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan khalaqal mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Maknanya dia menjadikan kita manusia ni mati hidup dan mati hidup. Tujuannya ialah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Jadi kita faham daripada situ, kita memang kena beramal dan amalan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang paling baik, yang Allah terima, ahsanu amala. Jadi kalau kita tak beramal, sama ada apa medan pun, apa yang Allah nak uji, apa yang Allah nak nilai. Jadi sebab itu saya katakan hidup ini memang untuk beramal. Jadi amal itulah yang Allah akan beri penilaian, di mana yang Allah terima adalah ahsan, bukan aksar, yang terbaik, bukan yang terbanyak. Dan mungkin kalau banyak pun, kalau tak baik, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana sesuatu amalan itu dianggap ahsan, diterima sebagai amal yang ahsan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kebanyakan ahli tafsir menyatakan bahawa amalan yang ahsan itu ialah yang paling ikhlas dan yang paling tepat. Maknanya ada dua syarat utama. Sesuatu amalan itu dianggap sebagai yang ahsan ialah yang paling ikhlas, maknanya dibuat semata-mata kerana mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun yang bertujuan untuk mendapat keredaan Allah. Dan yang kedua, amalan itu sendiri mesti menepati kehendak syarak. Maknanya amalan yang masyru', amalan yang diharuskan, yang dihalalkan, yang dituntut, yang bukan dilarang, ataupun amalan yang bercanggah dengan prinsip syariah. Jadi maknanya amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah mesti memenuhi dua kriteria ini, iaitu amalan itu sendiri mesti selari dengan tuntutan syarak, dan yang kedua dia dilakukan dengan ikhlas.
sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah. Liya'budullah tu maknanya beribadah kepada Allah, artinya melakukan amalan-amalan yang Allah suruh dan menjauhi perkara yang Allah larang. Itu ibadah. Jadi taat kepada Allah, patuhi suruhan Allah, barulah amalan itu dikatakan ibadah. Jadi kalau kita nak beramal tapi kita tidak mengikut garis panduan yang Allah ditetapkan, maka amalan itu tidak dikira sebagai ibadah. Tapi bukan itu saja, mukhlishina lahuddin. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Jadi ini sebagai mukaddimahnya, kita memang hidup ini mesti beramal, dan amalan itu mestilah memenuhi dua kriteria ini ataupun dua asas ini, iaitu tepat dengan kehendak syarak, dan yang kedua, amalan itu ikhlas. Dalam jihad umpamanya, dalam surah Al-Hajj Allah sebut wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah kamu di jalan Allah dalam menegakkan agama Allah, haqqa jihadih, dengan jihad yang sebenar-benarnya. Itu maknanya dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ayat-ayat yang kita temui, Allah Subhanahu wa taala menuntut supaya kita beramal, berjihad, berusaha, tapi mesti sentiasa jaga tujuan amalan itu, iaitu tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi barulah amalan kita itu dinilai dan diterima sebagai ahsanu amala. Jadi pokoknya di sini bukan viral atau tidak. Ya, pokoknya bukan terletak pada amalan itu, kebajikan itu di-viral atau tidak diviralkan. Pokoknya ialah ikhlas ke tak ikhlas. Walaupun tak viral, buat seorang-seorang dalam bilik, tapi tak ikhlas, pun tak ada nilai juga. Macam mana tu kata kalau dah buat seorang-seorang tu, macam mana pula tak ikhlasnya kita katakan? Kenapa tidak? Sebab syaitan ini dia akan berusaha mensia-siakan amalan kita. Maksudnya kalau dia mula-mula sekali dia hasut kita jangan buat. Tak usah bangunlah malam-malam ni, tidur lagi best. Lepas tu bila kita lawan, kita bangun, dia datang pula nak rosakkan amalan itu, dia timbulkan dalam hati kita rasa ujub. Rasa ujub, kita nak terjemah mudahnya perasan kan. Aku ni bagus betul. Tiap-tiap malam tak miss tahajud. Dah sejak berapa tahun dah aku tak pernah miss tahajud. Mestilah aku mempunyai kedudukan di sisi Allah. Itu namanya ujub. Kita terpedaya, terperasan dengan kebaikan kita. Tak ada orang tahu pun kita bangun. Tapi dalam hati kita duk rasa kita ni hamba Allah yang bagus. Itu pun dah sia-sia sebenarnya. Tak viral. Kan? Ataupun dia datang perasaan riak. Riak ni apa? Kita tak tunjuk pun kat orang kan? Tak tunjuk pun kat orang. Tapi kita rasa seronok bila dipuji. Misalnya lah kan, kata nampak muka ustazah ni bercahaya, ustazah tak tinggal tahajud ke? Kan? Jadi walaupun kita tak cakap, kita tak pernah tinggal tahajud, tapi bila orang puji tu, hati kita dah berbunga-bunga dah. Kita rasa seronok dalam hati sebab orang tahu kita ni seorang yang kuat ibadah. Jadi walaupun kita tak viral pun, tak cerita pun kat orang kita ni bangun tahajud, tapi sebab orang puji tu, orang puji kata muka kita ni bersih, muka kita bercahaya, muka kita manis, ceria, kita dah rasa bangga dalam hati. Itu pun boleh mensia-siakan pahala ibadah kita. Jangan main-main ya. Jadi artinya yang kita kena fokus ialah sejauh mana kita dapat mengikhlaskan niat kita dalam setiap amalan yang kita lakukan.
Okey, jadi untuk itu saya nak bawakan satu hadis yang saya rasa ramai orang tahu hadis ni, tapi saya sebut secara kata ambil maksud sajalah, tak adalah nak baca harfan biharfin ya. Tak ada nak baca kata apa sebiji-sebiji hadis tu, tapi nak ambil maksud di mana di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, saya dengar ada orang bercakap macam ada gangguan. Ada orang bercakap ke? Tak ada pula Ustazah. Tak apa, teruskan je Ustazah. Okey. Saya boleh teruskan ataupun nak break, ada soalan lain ke apa? Saya boleh teruskan ke? Tak apa, teruskan Ustazah, teruskan. Okey, macam ni. Dia kata ada 3 golongan manusia yang dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti, iaitu mujahid, qari dan mujahid, qari dan apa dipanggil alim. Sekejap. Silap ke? Kejap. Saya tengok balik. Mujahid, qari dan mutasaddiq yang memberi sedekah. Ya, ada 3 orang yang dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti, ialah mujahid, qari, maknanya orang yang banyak baca Quran, dan orang yang banyak bersedekah. Jadi yang pertama ni mujahid. Allah kata apa yang kamu amalkan. Dia pun ceritalah kan dengan keberanian yang Allah beri pada dia. Dia tak pernah tinggal medan perang, selalu pergi berjihad sampai dia syahid. Tapi Allah kata kamu bohong. Kamu bohong, kamu lakukan itu supaya orang kata, orang puji kamu berani, dan orang dah kata. Jadi maknanya dia tak ada di dunia, dia tak ada viral pun. Tapi Allah tahu niat. Tu. Kan? Yang kedua orang yang dia panggil qari, maknanya baca Quran. Allah kata apa yang kamu lakukan. Dia pun ceritalah dengan nikmat yang Allah beri pada dia, nikmat pandai baca Quran, suara merdu, ya, hari-hari dia baca Quran, dia mengajar apa semua, kan. Tapi Allah kata kamu bohong. Kamu tidak lakukan semua itu kecuali supaya orang puji, kata kamu ni pandai, suara kamu merdu dan sebagainya lah. Mungkin dia baca seorang-seorang je kat rumah ni, kadang orang terdengar lah kan. Yang ketiga mutasaddiq, orang yang memberi sedekah, banyak beri sedekah. Jadi Allah kata apa yang kamu lakukan tu, dia pun ceritalah dengan nikmat banyak harta yang Allah anugerahkan. Dia tak ada satu ruang yang dia boleh sumbang kecuali dia sumbang sana, sumbang sini, sumbang sana, sumbang sini. Kemudian akhirnya Allah kata kamu bohong, kamu tidak lakukan itu kecuali kerana mengharapkan orang puji, dan orang pun dah puji. Jadi tak ada langsung pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebaliknya mereka dicampakkan ke dalam neraka kerana mereka beramal walaupun hebat di mata manusia, tapi tujuannya bukan nak mencari keredaan Allah, tapi mengharapkan pujian. Ya, jadi ini hadis ini panjang, sahih riwayat Muslim. Okey, jadi itu saya rasa cukup dululah untuk mukaddimah, untuk membuka pemikiran kita bahawa kita bukan masalah viral atau tak viral. Masalah ikhlas atau tidak ikhlas. Kalau viral pun ikhlas, insya-Allah diterima, dan kalau tak viral pun, kalau tak ikhlas akan ditolak juga. Okey, boleh ya setakat tu dulu. Mungkin pengurusi nak mencelah ke, nak mengulas ke, ataupun nak kemukakan soalan lain ke, ataupun macam mana?
Okey, tak apa Ustazah. Terima kasih di atas kupasan Ustazah tentang mukadimah tentang amalan kita. Yang penting adalah keikhlasan. Jadi sama ada diwarilkan ataupun tidak diwarilkan tu cerita nombor 2 ya Ustazah. Nombor yang pertama kena ikhlas dulu. Dan yang kedua macam Ustazah sebut tadi lah, 2 syarat amalan diterima. Selain daripada ikhlas, kita kena pastikan juga amalan yang kita buat tu adalah mengikut syariat, mengikut apa yang telah ditunjukkan oleh Ar-Rasul kepada kita. Okey, dalam tu Ustazah, ada juga orang mengatakan bahawa bila sesuatu amalan ataupun satu kebaikan ataupun satu kebajikan tu kita pertontonkan kepada orang, kita masuk dalam media ataupun kita ceritakan pada orang dalam Facebook kita, contohnya kan, benda tu akan mungkin menyebabkan diri kita sendiri tidak ikhlas. Sebabnya macam Ustaz kata dah, syaitan tu memang dia ambil peranan yang besar nak merosakkan kita kan. Jadi bila dah banyak sangat benda tu terviral, kadang-kadang benda tu mendatangkan kepada kita sendiri pula rasa riak, rasa ujub pada diri kita sendiri. Apa pandangan Ustazah untuk kita menghilangkan perkara-perkara macam ni daripada diri kita? InsyaAllah mari kita sama-sama tadabbur beberapa ayat yang berkaitan dengan viral tak viral ni ya. Pertama, sekejap ya Ustazah minta izin nak minum air. Sila Ustazah, sila. Kita bagi sedikit masa kepada Ustazah sebab Ana difahamkan daripada tadi pun Ustazah memang dah ada satu rancangan secara live. Kita ni bila bercakap memanglah kita akan rasa serak suara, terutama skala musim yang tidak menentu musim panas ni memanglah akan beri kesan kepada kita. Tapi diucapkan terima kasihlah kepada para hadirin yang setiap saban minggu berada bersama kita dalam slot kita ini, dalam wacana Ikram Terengganu dengan 4 slot yang kita buat setiap minggu ya. Boleh Ustazah? Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 271. Ya Allah berfirman, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi Allah sebut di sini in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Jadi Allah kata kalau kamu tubdu maknanya zahirkanlah. Kalau kita nak ambil istilah kita sekarang, viralkanlah kan, war-warkan. Sedekah ni'mahi, maka dia baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu sembunyikan, senyapkan dan kamu hulurkan kepada fuqara fa huwa khairul lakum, maka dia juga baik untuk kamu. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Okey. Dan ayat yang seterusnya 247 dalam muka surat yang sama ya, surah Al-Baqarah ni, allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maksudnya Allah bagi pahala tak kira sedekah siang ke, sedekah malam ke. Sebab biasanya malam tu macam kita kata senyap lah kan sebab malam. Tapi sekarang ni tak kira malam siang dah, semuanya viral kan.
Tapi nak ceritanya tak kiralah masa bila kita nak bagi. Sirran wa alaniyatan, secara senyap atau secara terbuka. Falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Okey, dan satu lagi ayat dalam surah Fatir, ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Maknanya perniagaan yang tak akan rugi. Jadi maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganjaran yang besar untuk orang yang beramal, baca Quran, solat, bagi sedekah. Nah, walaupun dia sebut itu amalannya, tapi kita boleh kiaslah yang lain-lain amalan. Ya, sama ada sirran wa alaniyah. Cumanya kalau kita tengok tafsir, mufassirin membezakan, dia kata yang alaniyah ini ialah yang wajib. Macam kalau beri zakat, kita afdal kita zahirkan. Sebab apa? Sebab untuk mengelakkan tuhmahan, kita ni tak bayar zakat. Begitu juga kalau solat, lebih afdal pergi solat di masjid atau surau. Jadi kalau pergi masjid, tentulah terang-terangan kan, takkan nak menyorok. Siapa tu semayang menyorok tu sebab takut orang nampak. Tak. Kan, kita pergi masjid dalam keadaan yang terbuka dan orang tahu. Tetapi yang sunat itu lebih afdal di rumah. Sebab itu Nabi SAW menggalakkan kalau solat sunat tu balik buat kat rumah kan. Kalau qabliyah tu mungkin tak sempat lah, nak qabliyah baru nak pergi, tak sempat lah jemaah kan. Jadi tapi kalau ba'diyah boleh kita balik buat ke di rumah. Itu untuk jaga, untuk mengelak daripada sangkaan tu. Jadi apa yang dapat kita simpulkan daripada ayat-ayat tadi, maknanya ulama membezakan antara yang wajib dengan yang sunat. Kalau yang wajib, dia kata lebih afdal kita buat secara terbuka supaya kita terhindar daripada bayangkan kalau solat kan tak pernah pergi masjid macam mana kan. Orang kata semayang ke tidak pakcik ni kan. Jadi kalau dia selalu ke masjid tu kan, Nabi ada kata siapa yang selalu pergi masjid kan, maka saksikanlah dia orang yang beriman. Betul tak? Kan kalau sentiasa kita orang tengok dia berjalan pergi masjid waktu malam ke subuh ke, maka saksikanlah dia beriman. Okey. Jadi tapi kalau yang sunat itu, kalau tidak perlu diwar-warkan, maka lebih afdal jangan diwar-warkan. Namun begitu, ada juga amalan yang tidak wajib ini lebih baik disebarkan. Sebagai contohnya lah, kalau Nabi, dia seorang Rasul, dia qudwah, dia penyampai, kalau dia tak viralkan amalan dia, macam mana kita nak ikut dia? Kan? Jadi Rasulullah SAW boleh kata tak ada amalan yang disorok. Kan kita tengok sampai isteri dia cerita bagaimana perhubungan dia di rumah kan, minum air daripada satu cawan tu kan. Bila Aisyah teguk air daripada cawan tu, maka bagi kepada Rasulullah pusing cawan tu, dia minum tempat yang Aisyah minum. Tu sebab dia sebagai contoh nak tunjuk kemesraan hubungan suami isteri. Jadi kalau kita ni
tak payahlah nak ambil gambar tu masuk dalam media sosial kan. Betul tak? Ustazah kan? Kita ni orang kata cukuplah Rasulullah tu sebagai contoh. Kalau kita, apa tujuan kita nak tunjuk kemesraan tu? Bagi saya kita bukan orang yang dicontohi. Kita ceritalah apa yang Rasulullah buat. Jadi yang kita ni orang tak tiru pun tak apa kan. Macam itulah. Jadi Aisyah duk cerita macam mana Maimunah cerita dia mandi dengan Rasulullah, mandi bersama dalam menggunakan air dalam basin lah kita katakan, dan berebut air sampai Rasulullah kata tinggalkan air untuk aku sikit. Isteri dia kata tinggalkan air tu untuk aku juga kan. Jadi itu dia sebagai contoh nak menunjukkan bahawa harus mandi bersama suami dan isteri. Jadi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat tu semuanya dia untuk menerangkan hukum hakam. Jadi memanglah tidak ada benda yang disembunyikan. Tapi kalau orang macam kita, kalau urusan peribadi macam tu sebenarnya tak perlu pun nak viral. Tetapi kalau perkara-perkara yang yang umum, ada juga faedah untuk kita viralkan, sebagaimana soalan Ustazah tadi. Kalau kebajikan yang kita sebagai NGO buat, kan, sebagai NGO buat, kalau kita tak tunjuk aktiviti kita, macam mana orang nak kenal kita sebagai NGO kebajikan? Tak nampak pun Ikram bagi bantuan apa-apa. Betul ke Ikram ni pertubuhan kebajikan? Itu satu segi. Maknanya kita nak membuktikan kita adalah sebuah pertubuhan yang berusaha untuk menyantuni mereka yang memerlukan. Jadi orang kata diwar-warkan. Itu satu. Yang keduanya, kita sebagai NGO, kita menerima sumbangan daripada pihak-pihak yang hendak menyumbang. Di mana ada orang yang dia tak boleh direct jumpa. Mungkin dia tak tahu siapa yang memerlukan apa semua kan. Tambahan pula dia nak bagi bukannya banyak sangat pun. Tapi kalau dia menyumbang kepada kita, maknanya kita boleh gabungkan dengan sumbangan sana sini sikit sebanyak, kita kumpul-kumpulkan, bolehlah kita beri kepada beberapa pihak. Jadi kalau kita menerima sumbangan daripada masyarakat untuk diagihkan kepada pihak yang memerlukan, kalau mereka tak pernah nampak kita mengagih ke mana, ni mereka persoalkan, aku banyak dah bagi ke Ikram ni, aku tak nampak pun mana dia bagi duit aku tu. Itu pun satu keperluan juga. Betul tak? Dan yang ketiganya, dengan kita menunjukkan orang kata amalan kebajikan yang kita lakukan ini, diharapkan dia menjadi contoh kepada pihak lain. Kan bila orang tengok, oh bagus juga usaha ni, aku pun nak buatlah tempat aku. Misalnya katalah Ikram Terengganu, dia buat market free kan, kata apa, pasar free pagi Jumaat umpamanya kan, buka, kemudian masuk dalam Facebook apa yang dia sediakan, lepas tu ada orang datang, kemudian bila NGO lain ke ataupun Ikram kawasan lain ke tengok, dia pun dapat idea, elok juga kita buat tempat kita usaha yang sebegini. Jadi bila ada orang tiru, kita dapat pahala. Sebab Nabi kata sesiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala orang yang melakukannya, tak kurang walau sedikit pun. Jadi bayangkan kalau kita mencetuskan satu idea yang bagus dalam bidang kebajikan ni, kemudian idea itu diikuti oleh ramai pihak. Katalah Terengganu mula satu inisiatif. Kemudian Kelantan tiru, Pahang tiru, Kedah, Perak semua tiru. Berapa banyak dah Terengganu dapat pahala tu.
Jadi maknanya banyak faedah untuk kita memviralkan ataupun menzahirkan kebajikan yang kita lakukan itu dengan tujuan-tujuan tertentulah, kan. Tapi yang pentingnya kita kena jagalah keikhlasan tu. Ini tak boleh tidak ada. Ustazah kata syaitan ni dia nak ganggu kita, tidak semestinya bila viral baru dia boleh ganggu. Tak viral pun dia boleh ganggu juga. Betul tak? Jadi yang maknanya sama ada dalam keadaan kita viral atau kita tak viral, kita sentiasa kena muraqabah hati kita supaya tidak timbul riak yang boleh merosakkan amalan kita lah, insya-Allah. Jadi itulah antara orang kata perkara-perkara yang kebaikan yang ada apabila satu amalan itu kita viralkan. Tapi Ustazah nak cakap secara terang-terang lah, kalau urusan peribadi Ustazah rasalah tak perlu kita nak viralkan. Misalnya lah kan, suami Ustazah hari ni birthday kan, Ustazah boleh ucap je kat dia, happy birthday suami kan. So happy birthday kat dia kan. Jumpa dengan dia hari-hari dalam bilik, kat dapur, kat tangga, ucap je lah. Buat apa nak masuk dalam Facebook, selamat hari jadi, cintaku, entah apa-apa lagi lah kan. Betul tak? Apa tujuan kita ucap happy birthday kepada suami kita? Sedangkan kita jumpa dia, ucap kat dia lah. Tak ada makna kan? Ada tak makna? Lebih lagi bayangkan kalau orang lain baca, kadang menyampah kan? Apa maknanya nak ucap kat isteri, nak ucap kat suami, tulis kat Facebook. Satu hal. Yang keduanya, kalaulah katakan Ustazah ni baca romantisnya suami tulis untuk isteri dia happy birthday tu, sedangkan Ustazah tak pernah pun suami ucap macam tu, Ustazah pun terasa lah. Untungnya suami aku tak pernah ucap kat aku macam ni. Ada tak kemungkinan kecil hati? Ya, jadi sebab itu perkara peribadi, kalau tidak ada, kalau orang kata kalau kita tak tulis pun orang kata tak menjejaskan iman kita, kalau kita tulis pun tak menambah pahala kita, bagi saya tak payah. Tapi kalau amalan-amalan yang kebajikan tadi, ibadah tadi yang mana dia membawa orang kata implikasi yang baik pada pihak lain, maka itu boleh kita lakukan dengan syarat kita menjaga niat tadilah. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustazah sebelum kita pergi kepada, dah ada soalan-soalan ni sebenarnya. Apa pula pandangan Ustazah dengan orang yang kita viralkan tu? Contohnya penerima tu sendiri. Adakah dengan viralnya itu akan mendatangkan sesuatu yang mengaibkan bagi pihak penerima? Contohnya lah kan, misalnya kita, ada orang kata kita mendedahkan kemiskinan dia, kita mendedahkan keaiban dia. Macam mana pandangan Ustazah? Okey, Ustazah tadi ada baca juga poin tu dalam tafsir. Maknanya salah satu daripada aspek yang mesti dijaga ialah maruah penerima. Maruah penerima. Takut nanti timbul orang kata apa, prasangka yang tidak baik, mengatakan dia ni ngada-ngada, kan, dia ni malas kerja, dia ni mengharapkan pertolongan orang. Jadi maknanya ada disebut dalam tafsir bahawa kalau nak viral tu, ni aspek-aspek yang perlu diambil kira. Jadi mungkin lebih baik kita tidak mendedahkan identiti orang yang menerima itulah. Kalau
dibimbangi, akan timbul prasangka yang mengaibkan dirinya lah. Minta maaf ya, tak terkawal ni. Ada cucu. Okay, terima kasih Ustazah. Apa ni? Dah menyobok masuk bilik ni. Okey, jadi kita jelas ke dengan apa yang Ustazah sebutkan tadi. Dalam kita nak memastikan amalan kita ni diterima oleh Allah SWT, kena ada dua syarat tadi. Yang pertama, tak dapat tidak ikhlas tu sangat besar. Buat seorang-seorang pun kalau tak ikhlas, tak viralkan pun, tapi tak ikhlas, tak ada makna je kata Ustazah. Begitu juga dengan amalan yang kita buat tu, kenalah mengikut apa yang telah disyariatkan oleh Islam. Jangan yang tidak disyaratkan oleh Islam. Jadi boleh kot kita ambil iktibar daripada yang Ustazah kata, hal-hal rumah tangga kita. Tak perlu pun kita nak cerita dalam Facebook, tak perlu pun kita nak viralkan. Sebabnya nanti akan timbul macam Ustazah kata tadi lah, salah faham pada orang akan yang tak pernah dapat, yang tak pernah buat akan rasa dengki pada kita. Jadi dengki tu akan didatangkan dengan fitnah pula. Jadi mungkinlah kita kena elakkan benda macam tu. Baik, sementara dalam kita nak meviralkan suatu perkara ni pula tidak menjadi masalah, asalkan yang pertama tadi ikhlas, yang keduanya kerana kita nak menerangkan kepada masyarakat apa fungsi kita sebagai NGO ataupun apa fungsi kita sebagai badan-badan tertentu, supaya orang nampak, supaya orang boleh rujuk untuk mendapatkan manfaat daripada kita. Dan begitu juga sebagai pemberitahuan kepada penyumbang-penyumbang yang menyumbang, ke manakah duitnya ataupun barang yang disumbangkan tu kita sampaikan. Dan satu lagi yang paling yang besar tadi lah, moga-moga dengan kebaikan yang kita buat tu dilihat oleh orang lain dan dicontohi oleh orang lain, maka pahalanya akan berterusan kepada kita, insya-Allah. Baik, mungkin kita boleh pergi kepada soalan kita yang pertama, Ustazah. Ya, apa nasihat Ustazah apabila dalam beramal kita ditimpa dengan rasa ujub, rasa mulia dan sebagainya lah, ya, dalam kita beramal tu. Yang asalnya Ustazah nak dapat kebaikan, nak cari pahala, tiba-tiba ditimpa pula dengan rasa ujub, dengan rasa riak, dengan rasa baik pada orang tu. Macam mana pula nasihat Ustazah untuk kita elakkan benda-benda begitu? Silakan Ustazah. Okay, terima kasih. Soalannya memang sangat relevan lah kan. Memang tidak ada siapa yang terlepas daripada godaan ini. Untuk rasa diri baik, untuk rasa diri orang kata apa, yalah, ujub lah kita panggil, istilahnya ujubnya, ujub. Kita rasa kita baik, kita rasa kita sempurna, kita rasa kita dah banyak beramal dan seumpamanya lah. Jadi memang tidak ada siapa yang boleh mengelak daripada timbul perasaan ini. Sebab ialah nafsu kan, nafsu memang suka kalau dipuji, lebih lagi kalau ada orang puji, lagilah kembang orang kata kan. Jadi sebab itu yang paling penting adalah muraqabah. Kan, muraqabah. Maknanya kita sentiasa muraqabah niat kita di awal, di tengah dan selepas. Maknanya sepanjang masa kita kena muraqabah, dan sekiranya ada lintasan yang sedemikian, cepat-cepat istighfar. Jadi
Kalau kita sedar adanya perasaan itu adalah satu yang baik. Yang takut kita tak perasan. Kita ingat tak ada, rupanya ada. Kan, jadi apabila kita terperasan adanya timbul perasaan yang sedemikian, maka kita cepat-cepat menepisnya dengan beristighfar. Masalah hati ni, tidak ada siapa, orang kata masalah hati ni, orang kata tak ada vaksin lah. Ya, tak ada painkiller lah. Kan, dia kena hadapi sepanjang masa. Dan yang boleh menolong kita adalah istighfar. Istighfar ni, Allahumma a'inni ala zikrika. Tolong aku untuk mengingatimu. Ala zikrika wa syukrika, syukur kepada Allah. Maknanya kalau kita buat baik itu, kita syukur Allah yang bantu kita. Allah yang izin kita buat baik tu. Wa husni ibadatika, dan husni ibadatika maknanya mengelokkan ibadah kepadamu. Jadi elok ibadah tu maknanya itulah dengan niat ikhlasnya, dengan tidak ada wujudnya, tidak ada riaknya, dengan tidak buat macam lepas batuk di tangga ke, kan. Husni ibadatika ni maknanya buat dengan sebaik mungkin. Dari segi cara kita melakukan ibadah itu, dari segi niatnya dan seumpamanya. Jadi sebab itu Nabi SAW mendidik kita supaya membanyakkan istighfar, sebagaimana baginda sendiri SAW beristighfar. Ada riwayat mengata dia sebut 70 kali sehari dan ada riwayat disebut 100 kali sehari. Jadi memang orang kata nak ngelak supaya tak datang, bagi saya suatu yang nak kata macam hampir mustahil lah, kan, hampir mustahil kita nak mengelak daripada datangnya perasaan-perasaan yang sebegitu. Sebab mungkin itu pintu yang paling senang untuk syaitan kacau kita lah. Okey, terima kasih Ustazah. Betul lah, memang pun selagi mana kita ni bernamanya manusia, sentiasa kita akan digoda dan diganggu oleh syaitan, kan. Tapi kalau kita takut segala amalan kita tu akan menimbulkan wujud dan riak, sampai kita tak buat apa pun, kita duduk saja pun tidak akan memberi manfaat juga kepada kita, insya-Allah. Baik Ustazah, kepada soalan yang kedua kita ambil daripada saudara Munawar bin Muhammad. Dulu heboh kerajaan Saudi melarang orang yang pergi umrah berselfie di depan Kaabah. Apa pendapat Ustazah dalam hal ini? Pergi umrah. Sekejap ya. Okey, kita bagi masa sekejap kepada Ustazah. Nak settlekan cucu. Nak buat macam mana ya? Dah sembunyi dah pun masih datang lagi. Ya, kalau kita tengok balik apa yang Ustazah katakan kepada kita tadi ni tentang amalan yang diviralkan, amalan yang tidak diviralkan, adalah syarat-syarat dia yang kita kena ikut supaya dalam kita beramal kita tidak terjebak dalam gangguan syaitan, kan, dalam kita beramal. Okey Ustazah, soalan yang kedua tadi Ustazah. Dulu heboh kerajaan Saudi melarang orang yang pergi umrah berselfie depan Kaabah. Apa pendapat Ustazah dalam hal ini? Silakan Ustazah. Minta maaf banyak-banyak ya malam ni. Sebab selalunya dia orang tak ada waktu malam ni, tak ada gangguan. Tapi malam ni ada hal pula ya. Jadi minta maaf banyak-banyak. Hari tu sekali dah terkena macam ni, masa Ustazah tengah live, tiba-tiba dia orang sampai terus masuk bilik dan itulah minta maaf banyak-banyak. Okey. Okey, jadi wallahu alam, saya pun tak tahulah tujuan dia larang tu.
kan, tak tahu tujuan dia larang. Cumanya kita kan kalau waktu tawaf itu memang kita sedang mengelilingi Kaabah kan, orang kata apa, tujuan kita tawaf tak ada tujuan lain kan kecuali nak menunjukkan kehambaan kita di hadapan rumah Allah yang agung. Jadi kalau sambil tawaf duk selfie tu, bagi saya lah hilang kekhusyukan. Agaknya khusyuk tak sambil tawaf duk selfie, ambil video kan. Mungkinlah kalau dah selesai dah kan, selesai dah tawaf apa semua, dah solat sunat, dah minum air zam-zam, nak rehat-rehat tu kita pun ambil gambar nak hantar ke mak kita, ke ayah kita, ke adik kita, ke nak tunjukkan rasa syukur kita dah selesai ibadah. Mungkin kalau itu tu boleh faham lah kan. Tapi kalau sambil bertawaf itu sibuk nak selfie, takut-takut jadi tak sah tawaf tu. Kan? Takut orang kata terpusing ke badan tu, tak jadi bahu ni menghadap Kaabah ke apa kan. Itulah masalahnya. Jadi yang pentingnya maknanya kita tahulah kita ni kan sedang. Sebenarnya tawaf ni dia sama je dengan solat kan. Sama je dengan solat. Syarat semua sama kan. Cumanya dia tak batal lah kalau kita bercakap dalam tawaf tu sebagaimana batal kita cakap dalam solat. Tapi dia menuntut kita khusyuk, ingat Allah, mohon ampun, banyakkan doa. Jadi kalau boleh janganlah fikir benda-benda yang selain daripada urusan hubungan kita dengan Allah semata-mata. Okey, betul Ustazah. Dalam kita nak bertawaf macam mana pula kita nak bergambar kan, nak mikir masa kita nak bergambar tu mestilah kita mikir benda apa kita nak buat dengan bergambar tu kan. Mesti nak fikir nak jadikan kenangan, hilanglah khusyuk tu, ataupun nak hantar pada kawan, hilanglah khusyuk. Lagi berat lagi nak menunjukkan orang, lagi berat lagi lah kita Ustazah. Kalau pengajar, kalau kita ada soalan lain, kalau sebab Ustazah rasa kita dah tinggal lagi 6 minit Ustazah, rasanya kita kena tutuplah sebagai kesimpulannya pada malam ini. Jadi sebagai pada Ustazah kesimpulanlah yang boleh Ustazah bagi pada malam ini berkaitan dengan tajuk kita, kebajikan yang diviralkan. 4 minit Ustazah, silakan. Okay, pertamanya saya ingatkan satu lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun thumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ya, Allah berfirman wa qul i'malu, dan katakanlah kepada mereka orang beriman ini, i'malu, beramallah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka yang akan melihat amalan kamu ialah Allah. Allah tu maknanya sebab Allah yang akan memberi ganjaran. Wa rasuluhu, dan rasulnya, maknanya rasul yang akan menjadi saksi amalan kita betul atau tidak. Wal mu'minun, buat apa pula nak suruh orang mukmin yang tengok? Kan? Jadi maksudnya di sini menunjukkan bahawa orang mukmin juga mesti menyaksikan amalan kita. Jadi kalau kita semuanya buat secara sorok-sorok je, macam mana Allah sebut wal mu'minun? Orang mukminun juga melihat. Maknanya ada amalan yang kita lakukan itu disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Kemudian kita akan dikembalikan, Allah yang akan memberi ganjaran. Artinya yang pokok pangkal amalan itu mesti diteruskan, mesti dilakukan. Dan ada amalan yang kita memang kena terang-terangkan. Memang kita kena zahirkan amalan kita tu. Misal kalau nak pergi haji kan. Kalau nak pergi haji takkanlah orang kata
tak cakap dekat keluarga, senyap-senyap je pergi. Kan, sedangkan tanggungjawab kita meninggalkan keluarga kan, dengan memastikan mereka selamat, tinggalkan nafkah untuk mereka apa semua, dan mungkin kena amanahkan orang jaga pula. Jadi itu memanglah tak boleh disembunyikan. Betul tak? Kalau korban pun kita daging itu disunatkan agih kepada orang yang memerlukan. Jadi takkanlah nak sorok buat korban, nak makan seorang. Kan? Jadi maknanya kadang amalan-amalan itu orang kata perlu kita zahirkan untuk membuktikan bahawa kita adalah orang yang mematuhi perintah Allah. Tapi jangan lupa yang pertama menyaksi adalah Allah. Kan, wa sayarallahu amalakum. Allah yang akan tengok dulu. Wa rasuluhu, dan rasul. Dan lepas tu wal mu'minun, orang yang beriman. Jadi kita tengok urutan tu. Jadi sebab tu dia sebut Allah dulu, sebab yang akan menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situlah terletaknya kepentingan menjaga keikhlasan itu. Apa lagi ya? Itu sajalah kot yang mampu Ustazah sampaikan pada malam ini. Mohon maaf banyak-banyak kalau terkurang ya, tersasul dan tak menepati apa yang diharapkan oleh Ikram Terengganu. Ustazah minta maaf banyak-banyaklah. Itu je lah yang mampu disampaikan, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan itu adalah daripada diri sendiri. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas kesudian menjadi panelis wacana Ikram Terengganu untuk solat tafakuh pada malam ini. Terima kasih juga diucapkan atas sokongan para penonton. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama dalam slot Tarbiyatun pula dengan tajuk Tadabbur Surah Al-Balad oleh panelis jemputan kita Ustaz Fatur Rahim Timyati. Dan Ustazah mengakhiri perjumpaan kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama.